Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Masjid, Tuan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Hajjah, Tuan Guru, Tuan dan Puan-Puan, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan. Moga-moga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira lah nikmat itu besar maupun kecil, semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beri tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur dengan nikmat tersebut. Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti pada bab tayammum, betul? Betul kan? Insya-Allah kita sambung perbahasan kita daripada bab tayammum ini. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam kita dah sebut sebelum ni, ya, kita alat bersuci ada dua. Alat bersuci, nak bersuci ni ada dua. Ya, pertama sekali air. Air itu alat bersuci. Yang keduanya adalah debu tanah. Ya, debu tanah. Maknanya kalau ketiadaan air, maka kita boleh gunakan debu tanah sebagai pengganti kepada air. Ya. Tapi kita kat sini susah sikit tuan-tuan. Kalau di Malaysia ni payahlah macam kita ada air laut tu, tentang luas dekat sana tu. Jadi untuk bersuci kita masih boleh gunakan air. Ya, tapi di tempat lain yang memungkinkan untuk tidak ada air, contohnya air di Catu, ya, sumber air tidak ada, ya, maka di sana ada kelonggaran untuk mereka ini menggunakan kaedah bertayamum. Ya, maknanya mereka boleh gunakan kaedah bertayamum untuk kita gunakan bagi bersuci. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah macam tuan sebut tadi, kita tengok alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan kita kekalkan, dan sekarang ni pun kalau ikutkan kes makin naik tuan-tuan kan, COVID-19. Ya, kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, ya, dan kita jaga kita tuan-tuan insya-Allah, ya. Maknanya kita jaga jarak fizikalnya, kemudian tu kita sama-sama bersih, sanitize tangan dan sebagainya. Itu tujuan dia bukan apa, untuk kita sama-sama jaga kita, insya-Allah. Ya, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab tayammum mungkin saya dah masuk sikit mukadimah hari tu, ya. Saya dah masuk sikit mukadimahnya, saya dah masuk pengertian tayammum, dalil pensyariatannya juga kita dah bahaskan sedikit, ya. Tapi asasnya tayammum itu adalah pengganti kepada berwuduk, ganti kepada air, ya. Maknanya diganti wuduk dan juga ganti mandi wajib, ya. Maknanya kalau kita tak boleh berwuduk dengan air, tak boleh mandi wajib dengan air, maka kita gunakan debu tanah untuk bertayamum. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita masuk perbahasan sebab-sebab bertayamum, ya. Terdapat beberapa sebab yang mengharuskan keadaan bertayamum itu. Pertama, air benar-benar tidak ada. Ya, maknanya satu, air itu memang tidak ada. Contohnya seorang pengembara yang tidak mendapati air ketika dalam perjalanannya. Begitu juga air tidak ada secara syarak. Contohnya, seseorang yang mempunyai air tetapi dia memerlukan untuk minum ataupun perkara yang lain. Air ni limit tuan-tuan. Ada sebotol ni sahaja. Ya, ada sebotol ni sahaja contoh, ya, maka air ini nak digunakan untuk minum. Dengan minum ini tadi dapat meneruskan kehidupan. Maka tuan-tuan kita ditukar kepada bertayamum. Ya, kita tukarlah daripada berwuduk kepada bertayamum. Ya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak ada satu, Allah bagi kita satu lagi jalan keluar. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu, tu dalilnya. Ya, ada di situ falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air,
ataupun air itu tidak mencukupi, memadailah dia gantikan dengan tayamum. Ini bermakna orang yang memerlukan air untuk diminum dan sebagainya, sama ada keadaannya seperti tidak mempunyai air untuk bersuci, maka kalau air itu ada digunakan untuk bersuci, maka gantikanlah dengan tayamum. Ya, dia ada kelonggaran lah apabila kita tidak mendapati air. Satu, ada soalan apa tuan-tuan? Senangnya ini kan, ini kita mudah faham. Mana kalau tak ada air, asasnya kita bertayamum lah. Ya, mana memang ketiadaan air, simpanan air tak ada, maka kita tukarlah dengan bertayamum. Yang kedua, keadaan yang kedua, jarak tempat yang ada air jauh daripadanya. Mana ada satu tempat tu ada air, kampung sebelah ada air contoh, tapi nak pergi ke sana tu susah, mana jauh, ya, tak ada kenderaan dan sebagainya. Tapi sekarang ni mudah dah tuan-tuan, kita ada kenderaan sampai ke Teluk Kemang sana pun boleh pergi lagi kan tuan-tuan kan, ya. Tapi jaraknya jauh. Apabila seseorang berada dari tempat yang berair melebihi 2,5 km, itu tuan-tuan boleh ambil. Tapi kalau sampai ke Teluk Kemang tu dah jauh, dah berapa kilo tuan-tuan sampai Teluk Kemang? 18 kilo dia kan, 18 kilo ke 20 kilo daripada sini ke Teluk Kemang, ya, itu dah jauh lah. Ya, apabila seseorang berada di tempat yang berair lebih 2,5 km, dia bolehlah bertayamum dan tidak wajib pergi ke tempat tersebut kerana menyusahkannya. Tapi insya-Allah sekarang ni permudahkan, ya, mana kita boleh cari air. Dan kalau yang macam saya sebutlah, kalau di sini kita nak bersuci tak ada masalah tuan-tuan. Ya, pada mereka yang bukan di kawasan macam kita tepi pantai mungkin sukar sikitlah. Jadi diorang kena usaha untuk mencari air. Ya, maknanya kawasan tersebut kalau jauh, maka kita dibenarkanlah untuk bertayamum. Kemudian 4.3, terhalang daripada menggunakan air sama ada halangan yang nyata, seperti ada air di tempat yang berhampiran tetapi tidak jauh daripada situ pula ada musuh yang ditakuti, ataupun ada halangan syarak, iaitu seperti takut menggunakan air kerana bimbang terkena penyakitnya semakin bertambah atau akan lambat sembuh. Ya, maknanya tuan-tuan, kalau contoh ke tempat yang kita nak pergi itu, ya, ada air tetapi di situ ada musuh, ya, maknanya musuh. Kalau kita datang confirm kena bunuh contohnya. Ataupun di situ ada binatang buas, ya, maknanya di keliling melopak air itu ada binatang buas, maka di sana kita tak boleh dapatkan air walaupun depan mata tu je. Kalau kita pergi selamat, memang kita kena, maka di situ juga kita tidak perlulah berwuduk menggunakan air, kita gunakanlah tayamum, ya. Ataupun mungkin lain, tuan-tuan sakit tak sihat, ya, maknanya ada nasihat daripada doktor supaya jangan menggunakan air, sebab kalau gunakan air akan menyebabkan sakit itu lebih bertambah parah dan sebagainya, maka di situ tuan-tuan bolehlah gunakan tayamum. Itu pun tuan-tuan, saya ingatkan, dalam bab tayamum orang sakit, bab tayamum ini mestilah pada tempat itu sahajalah. Tapi kalau tempat lain yang boleh kena, wuduk macam biasa, ada air, ya, wuduk macam biasa. Contoh kawasan mana yang berbalut, kawasan tangan contoh, kawasan tangan, ya, kawasan tangan itu berbalut, maka kita berwuduk. Tuan-tuan, rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk ada berapa? Soalnya tuan-tuan, rukun wuduk ada berapa? Rukun wuduk, Ustaz saya confuse Ustaz, rukun ke sah ke syarat ke, saya tak ingat. Rukun ni tuan-tuan ada tiang. Contoh macam ni, surau kita ni ada tiang-tiang seri dia tu kan, tiang, itu yang mengukuhkan. Jadi rukun wuduk tu adalah benda yang apa kita laksanakan dalam wuduk tu. Apa yang kita buat? Ada berapa benda? Pertama, niat. 2, basuh muka. 3, tangan, ompek, basuh kepala. 5, confuse kat kaki ke lutut? Kaki ke lutut? Habis tuan-tuan. 5, kaki. Yang ke-6, tertib, ikut susunan. Baik, saya ada soalan lah dengan tuan-tuan. Kalau kita kata tertib ikut susunan lah kan kita tertib mengikut susunan dulu tuan-tuan guru kita ajar kan. Contoh, terjun masuk dalam swimming pool, terjun masuk dalam laut, terjun masuk dalam air, itu macam mana tuan-tuan? Sah tak wuduk? Sah. Alhamdulillah, hebat ni kawan payah, direct jawab. Sah. Kenapa? Dah senyap. Kita confuse lah. Itu tak, sekarang ni dia bukan masalah lebih 2 kali haji. Masalah sekarang kan dia tertib tu. Tertib. Orang masuk dalam swimming pool, ada tak orang tertib? Ada tak? Masuk muka lu, boom. Tak ada. Ada tak orang biasa tak masuk dia masuk kepala dia daripada atas pokok dia terjun masuk ke dalam, ataupun dia jalan gedek masuk dalam sungai pakai kaki. Ada tak tertib? Ada tak? Tak ada. Jadi soalan saya, boleh ke tak?
Dia tetap boleh juga tak? Mesti ada sebab. Kenapa dia boleh? Ya, wuduk sah kalau tuan-tuan masuk ke dalam air, ya, swimming pool ke, air terjun ke, apa benda ke, sungai ke, air laut ke, wuduk sah kerana di sana tuan-tuan, tapi syaratnya mesti tuan-tuan dah masuk dulu. Dah ada dalam air, ya, tuan-tuan dah tenggelam badan dalam air, baru tuan-tuan niat berwuduk. Kerana di sana diihtimalkan seperti mengikut susunannya. Tuan-tuan faham tak? Dia ihtimali jangkaan sahaja. Menjangkakan seperti ianya telah mengikut tertib tersebut. Maka sah sahaja wuduk dalam keadaan tuan-tuan terjun masuk ke dalam swimming pool ke, terjun masuk dalam kolam ke, terjun masuk dalam kolah ke. Tapi jangan buat dekat kolah masjid. Marah orang nanti. Siapa tuan haji kita pengurusi, payah nak bersihkan. Dah lah dia masuk habis hitam satu kolah masjid tu. Ya, jangan. Ya, tapi kalau contoh swimming pool ke, ya, maknanya air laut kita ke, sungai ke, kampung-kampung, air terjun tu kan. Tuan-tuan masuk dalam tu. Dan itu jugalah cara paling senang sekali mandi wajib. Paling senang. Masuk dalam tu, niat mandi wajib ke, niat berwuduk ke, insya-Allah selesai masalah. Ya, baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka patah balik kepada masalah berwuduk tadi yang gunakan tayamum bagi orang sakit. Ya, jadi contoh dia sakit kat bahagian tangan, maka pada dia basuhlah. Maknanya dia basuhlah kawasan muka dia, niat basuhlah muka dia. Kemudian tangan mana yang sakit? Kalau tangan kanan yang sakit, contoh dah berbalut kan, mana balut simen, maka ketika itu dia gantikan tangan yang kanan itu dengan tayamum. Tayamum tu tuan-tuan pun tahu, dia biasa guna debu tanah yang ada itu ditipiskan, sapu ke muka, debu tanah yang ada itu ditipiskan, buat ke tangan satu kali, tangan kedua satu kali. Tempat yang berbalut ni tuan-tuan, jangan ditekan-tekan sangatlah, maknanya cukup lalukan saja. Ya, cukup lalukan saja. Dan suka saya ingatkan, tayamum bukan bermaksud debu itu sampai melekat-lekat ke muka ni. Ya, kenapa muka kau bercapuk-capuk ini, coklat-coklat ni? Tadi tayamum, bukan. Dia debu tanah tuan-tuan. Bila bincang pasal debu, tuan-tuan boleh nampak tak debu? Boleh nampak tak? Tuan-tuan boleh nampak debu tak? Tak boleh nampak, sebab debu ni partikel yang sangat halus. Ya, dia sangat halus. Jadi bila kita tepuk itu, ya, contoh kita, tapi biasa kan dulu kan kita belajar pakai bodak tuan-tuan, tak lah? Ya, kadang-kadang tuan-tuan guru kita aja pakai bodak. Kalau bodak tu memanglah tujuan dia apa? Untuk kita nampak mana perginya debu tu. Ya, tapi cukuplah kita meyakini bahawa debu yang kita gunakan itu sudah memadai, kena pada bahagian muka dan wajah kita, kemudian tu kena pada bahagian tangan. Baik, dalam masalah orang yang tadi belah kanan dia tu, tangan dia sudah berbalut, ya, jadi selepas itu tangan belah kiri dia apa nak buat tuan-tuan? Basuh balik macam biasa. Ya, basuh balik macam biasa. Kemudian tu basuh kepalanya macam biasa, basuh kakinya macam biasa. Teruskan berwuduk seperti biasa. Dia menggantikan tempat bagi mereka yang dalam keadaan tidak boleh berwuduk pada kawasan itulah. Tapi tak tahulah kalau dia balut satu badan macam ni, tangan ikat, apa ikat semua dah balut macam mumia kan. Tinggal yang pun mata, itu pun mata. Yang ini tuan-tuan, tuan-tuan bantulah. Ya, tuan-tuan bantulah untuk tayamumkan. Ya, bantu untuk tayamumkan. Dalam bab wuduk pun sama juga. Saya pernah kongsi, wuduk kita boleh wudukkan. Kita boleh wudukkan, kita boleh tayamumkan. Ya, orang yang berada depan mata kita. So janganlah kita kata, pergi juga bangun. Yang orang tak sihat ni kat hospital ni kita jaga. Pergi bangun juga, pergi ambil wuduk. Jangan, sebab kita dah belajar. Kita dah belajar, kita boleh bantu dia untuk berwuduk. Kita boleh bantu dia untuk bertayamum. Wuduk ni pada siapa? Tayamum ni pada siapa? Pada orang yang mungkin di hospital dia sakit lah. Macam saya sebut tadi. Ni berbalut, sini berbalut, situ berbalut. Ustaz, kalau ada 2-3 tempat berbalut, 2-3 kalilah tuan-tuan tayamum itu. Ya, sebab kawasan-kawasan itu perlu digantikan dengan tayamum. Ya, tuan-tuan, insya-Allah. Dan tayamum ni tak susah tuan-tuan. Tayamum ni mudah je. Yang tuan-tuan dah belajar itulah. Tuan-tuan dimpiskan debu tanah. Kemudian tu tuan-tuan ambil daripada atas, ya. Ambil daripada atas sekali sahaja. Tuan-tuan ingat, tayamum ini sekali sahaja. Jangan tuan-tuan ambil daripada atas, tuan-tuan macam pakai bodak, jangan. Tayamum cukup sekali sahaja. Ya, mana daripada bahagian atas ni tolak sahaja ke bawah. Sudah memadai. Kemudian tu sebelah tangan kita, kanan kan kita dah ada, ambil sekali lagi.
Ya, kemudian tu biasa tuan guru kita ajar tipiskan tolak tuan-tuan. Ya, ada sebagai yang lain ngajar tepuk dan tiup dan sebagainya, itu terpulang. Tujuannya untuk menipiskan debu tanah. Sunnah menipiskan itu. Ya, maka ambil yang tangan sebelah kanan dulu tuan-tuan. Ambil kanan. Tuan-tuan gunakan yang ini tuan-tuan, tangan kita ni, gunakan tangan kita ni, ambil yang bahagian depan ni dulu. Ya, bahagian depan ni dah ada debu tanah betul. Kita dah tepuk tadi, dah ada debu tanah kan. Ambil yang bahagian ni lap dulu kat belakang. Tuan-tuan ya, bahagian belakang gunakan yang ini. Ya, bahagian yang ini. Kemudian tu nanti yang ada balance di sini tuan-tuan, di tapak tangan tu, tuan-tuan balas di depan. Gini. Tuan-tuan tolak begini, mana gunakan yang bahagian sini pula. Ya, tolak di sini, kemudian tu tolak ke tepi. Yang ini, yang ada tinggal dekat sini ni, tuan-tuan tolak ke sini untuk bahagian yang ini. Tuan-tuan ya. Kemudian ada sebahagian yang mengajar, ini ambil. Kemudian tu ambil baru, ya, tapi biasanya kita akan gunakan debu tanah yang masih ada di sebelah tangan kanan ini pula, lalukan di sini. Kemudian tu tolak sahaja di sini. Ya, selesai. Ya, dan tayamum tuan-tuan pun dah tahu, tayamum hanya dua sahaja, ya, itulah dia muka dan juga tangan. Jangan pergi basuh kaki pula. Ya, ambil gosok dekat kaki. Tak jadi. Dua sahaja tempat bertayamum. Walaupun tempat kita sakit itu di belah kaki, maknanya bukanlah pergi tayamum dekat kaki. Tayamumnya tetap sama dekat kawasan muka dan juga kawasan tangan. Ya, kalau contoh muka kita ni adalah balut-balut, maka yang sekodarnya sahaja. Mana tepik yang sekodarnya sahaja dengan niat untuk listibahatis solah, untuk membolehkan kita melaksanakan solat. Dan ingat tuan-tuan, satu tayamum hanya untuk satu solat. Ya, satu tayamum hanya untuk satu solat. Nanti kita akan bahas yang itu. Baik. Maknanya ada halangan. Walaupun air itu ada, tapi ada halangan yang menyebabkan kita tak boleh untuk menggunakan air. Baik. Di sana ada hadis Nabi SAW, dia sepatutnya bertayamum sahaja dan membalut lukanya dengan kain, kemudian menyapunya dan mandi seluruh badannya. Baik, yang keempat, cuaca yang sangat sejuk hingga tidak sanggup menggunakan air dan tidak pula mampu memanaskannya. Hal ini berdasarkan perbuatan Amr bin Al-As. Ya, Amr bin Al-As yang bertayamum disebabkan janabah. Ni Amr bin Al-As tuan-tuan ya. Amr bin Al-As yang bertayamum disebabkan janabah. Ni tuan-tuan mungkin saya pernah kisahkan benda ni dengan tuan-tuan. Kisah bagaimana Amr bin Al-As ini akhirnya bertayamum. Ya, bertayamum sedangkan ketika itu ada air. Ya, ada air. Kisahnya dalam satu peperangan dia jadi panglima perang tuan-tuan. Ya, dia jadi panglima perang dalam satu peperangan. Ya, maka ketika itu ada beberapa perkara yang dilakukan oleh Amr bin Al-As tak dipersetujui oleh sahabat. Ya, antaranya tak boleh buka lampu, ya, tak boleh pasang unggun api sedangkan kawasan tu sejuk. Tak boleh buka unggun api. Amr bin Al-As tak bagi. Ya, jangan buka unggun api. Kemudian antara lainnya bila janabah, Amr bin Al-As tak mandi wajib. Ya, tak mandi wajib, gunakan air, dia gunakan tayamum. Ya, kemudian tu ketika dalam peperangan, selesai perang, musuh dah lari, ya, musuh dah lari, ya, dia kata jangan ambil harta rampasan perang itu, apa yang ada dah jalan balik, jangan kejar musuh. Dan perbuatan ini banyak tak dipersetujui oleh sahabat, antaranya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab tak setuju. Balik ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah, ceritakan semua benda ni. Akhir Rasulullah panggil Amru. Ya, apa alasan? Kenapa kau tak bagi buka unggun api? Kalau buka unggun api, kita tak ramai. Amr bin Al-As kata, kita tak ramai. Masa tu umat Islam ada lebih kurang 300 orang saja. Kita tak ramai. Kalau kita buka unggun api, orang musuh tahu tak berapa ramai yang ada? Tahu. Bila tahu senang tak mereka nak serang? Senang. Tak asal-asal kalah. Satu. Yang kedua, kenapa tak mandi? Kenapa bertayamum? Sekarang ni cuaca sejuk sangat. Kalau cuaca sejuk sangat, saya sakit, saya panglima perang. Kalau saya sakit, siapa nak ketuai peperangan ni? Itu yang disebut oleh Amr bin Al-As. Akhirnya Rasulullah mempersetujui tindakan tersebut dan masuklah dalam hukum fiqh. Kalau terlalu sejuk, maka bolehlah bertayamum. Tapi tuan-tuan, kita Malaysia biasa je ya. Setakat 23, 24 tu janganlah tayamum dah. Pemanas air pun ada kat rumah. Ya, ni memang sampai negatif 1. Subhanallah. Tuan-tuan kalau pernah pergi ke luar negara, tuan-tuan akan tahulah sejuk tu macam mana. Ya, macam saya belajar dulu pun paling minimum saya pernah dapat tuan-tuan 7 darjah Celsius di Mesir. Dia tak ada salji. Tapi 7 lah. 7 saya pernah 7, 8, 9. Tanya sahabat-sahabat lah. Ya, sebab masa zaman saya belajar pernah 7. Saya tak tahu sahabat lain. Ya, mungkin dia orang yang pernah tahun-tahun sebelum tu pernah jumpa lagi rendah ke, ya, tapi masa saya ke sana saya sempat dapat 7 darjah Celsius. Paling panas kami pernah dapat 45 tuan-tuan.
45 46. Masa tu tuan-tuan bukan lecak lagi dah tuan-tuan, memang basah sungguh dah, memang kita berpeluh cepat tuan-tuan kan. Ya, jadi memang cuaca itu panas. Tapi itulah yang membezakan kita dengan negara-negara lain. Kita tak ada, kita punya 36, 35. Malam turun sikit 27. Ya, paling-paling pun dalam ni surau kita ni ramai-ramai aircon ni 26, 24, 23 mungkin. Biasa macam tu. Ya, tapi yang ini tidak memungkinkan lah tuan-tuan nak pakai yang keempat ni. Kecuali atas sebab memang kalau contoh memang tuan-tuan tak tahan sungguh lah. Ya, maknanya air panas tak ada, cuaca subhanallah lah ustaz. Kita orang ni usia-usia dah 60K ni ustaz, kita orang kulit-kulit dah nipis kata dia. Jadi pagi-pagi tu Allah sejuk ustaz. Memang tak tahan. Kalau saya kena air sekali memang lepas tu memang saya apa ni? Memang saya domam. Kalau yang itu tuan-tuan maka adalah kelonggaran di sisi Islam. Ya. Insya-Allah di sana. Ya, bukanlah kita sengaja-sengaja untuk tidak membenarkan, tetapi ada keadaan yang membolehkan. Insya-Allah kita faham. Tapi anak-anak muda insya-Allah kulit dia tabah-tabah lagi. Ya, saya ada seorang sahabat dulu tuan-tuan 7 darjah Celsius pun baju sejuk dia tak pakai, relax ke keluar rumah. Saya kata dia ni kan sakit tua-tua besok pun dia tahu. Dia kata tak apa, okey saja. Dia kata terpulang, saya kata. Dia tak kerja sejuk tuan-tuan, 7 8 tu selambuh dia buka. Subhanallah, saya kata hebatnya orang ni, kulit dia kulit biawak ke apa tak tahu ni. Ya, taubat betul ni. Baik. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berbuat demikian kerana bimbang akan memudaratkan dirinya disebabkan cuaca sejuk. Perbuatan ini telah diperakui oleh Rasulullah. Akan tetapi orang yang bersolat dalam keadaan demikian hendaklah mengqadakkannya apabila ada air yang boleh digunakannya. Ya, itu syarat dia tuan-tuan, tapi kena qada semulalah. Baik, kemudian syarat-syarat bertayamum. Ini asas yang paling mudah. Syarat-syarat bertayamum, mengetahui masuknya waktu solat. Ya, maknanya waktu solat telah pun masuk, azan telah berkumandang. Ya, azan telah berkumandang tapi airnya tak ada, maka tuan-tuan boleh gunakan tayamum setelah mencari. Ada syarat, tengok syarat ini dulu. Kemudian yang kedua, mencari air selepas masuk waktu solat. Ya, masuk waktu solat azan. Ya, cari air. Baru cari air, bukan sebelum. Cari air waktu tu. Bila cari-cari tak jumpa. Cari-cari jarak 2.5 km lah. Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa, maka barulah boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci yang tidak mengandungi tepung ataupun kapur. Yang ini tuan-tuan mudahnya, tuan-tuan ambil apa saja debu tanah, ya, tanah yang ada di sini, tuan-tuan cium bau. Kalau tidak ada bau najis, kencing kucing ke, ada bau najis binatang lain, maka debu itu bersih dan boleh tuan-tuan gunakan. Ingatnya tipiskan, sebab kita gunakan debu tanah, bukannya tanah. Ya, kita gunakan debu tanah, maka dia sangat nipis. Ya, sebab tu kalau orang yang bertayamum pun sebenarnya tak nampak tuan-tuan. Ya, bila dia kesat di mukanya, ya, mana lap kali pertama tu sebenarnya tak nampak pun, sebab dia pakai debu tanah. Ada yang tanya, ustaz, debu tanah ni yang berterbangan ni ke ataupun yang ada dekat bawah ni ke tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, yang ada berterbangan ini juga debu, yang ada di bawah itu juga debu. Cuma yang di bawah ni dia dah mampat tuan-tuan. Ya, dia sebenarnya adalah debu yang berterbangan, mampat, akhirnya dengan air dia jadilah keras, jadilah tanah. Tapi kalau tuan-tuan cairkan, kemudian ataupun tuan-tuan pedikan balik, ya, kemudian tu tuan-tuan gegam dan sebagainya, dia akan jadi debu tanah seperti biasa semula. Ya, ni tuan-tuan siapa yang selalu dengan tanah, tuan-tuan tahulah benda tu lebih arif daripada saya. Ya, tapi asasnya debu tanah itulah yang dimaksudkan. Dia sebenarnya yang tanah kita ni ditempel, debu yang bertempel. Akhirnya kena air, basah, kemudian tu mendap, akhirnya jadilah keras seperti yang ada hari ini. Baik, kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, maknanya apa yang ada najis pada tubuh badan itu dihilangkan terlebih dahulu. Menghilangkan najis ini juga gunakan kaedah istinja dan sebagainya. Kemudian menentukan kiblat sebelum bertayamum. Ya, tentukanlah kiblat. Macam contoh kita kiblat kita sini, maka yakin, oh ini kiblat, sekarang ni aku nak bertayamum. Aku tayamum listibahatis salah, untuk membolehkan aku solat, angkat takbir, Allahu Akbar, teruskan solat seperti biasa. Baik, ada soalan tuan-tuan? InsyaAllah saya terus. Rukun tayamum. Rukun tayamumnya ada 3. Pertama, berniat. Tadi wuduk rukunnya ada berapa? 6, alhamdulillah. Rukun tayamum, rukun wuduk ada 6. Rukun tayamum ada 3. Rukun solat ada berapa belas? 3 boleh, alhamdulillah. Ya tuan-tuan, rukun solat ada 3 boleh. Jangan confuse tuan-tuan, jangan salah susun tu. Ya, baik. Rukun tayamum ada 3, yang ini kita dah syarahkan tadi, tapi secara teorinya adalah pertama berniat,
Ya, kemudian yang kedua di sebelah kanan tu tuan-tuan, menyapukan debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepukan, yakni menepukkan 2 tangan ke atas debu tanah yang suci dan menyapukannya ke seluruh muka, kemudian menepukkannya lagi ke atas debu tanah tersebut dan menyapukan pula pada kedua-dua belah tangannya hingga ke siku dengan cara tapak tangan kiri menyapu tapak kanan dan tapak tangan kanan menyapu tapak tangan sebelah kiri. Ya, ini asas yang saya sebutkan. Dan yang ketiganya tuan-tuan, muka surat sebelah, tertib. Nah itu. Ya, maknanya pertama niat, yang kedua perbuatan tayamum itu, yang ketiganya tertib. Maknanya mesti niat muka dulu, kemudian tu baru tangan. Ya, jangan balik-balik. Ya, jangan tangan dulu baru muka. Ya, mesti ikut tertibnya. Baik, apa yang dijadikan sunat tayamum? Sebelum saya tanya sunat tayamum, saya nak tanya sunat wuduk. Apa contoh sunat wuduk tuan-tuan? 1, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca tak tuan-tuan? Baca, alhamdulillah. Kau lupa-lupa tu jangan ngaku saya tak baca, Ustaz. Diam je. Ya, tapi balik ni lepas ni nak wuduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi sunat tayamum tuan-tuan? Apa lagi sunat tayamum ni? Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur, mudhamdhamah wal istinsyaq. Itu bahasa Arab dia. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tapi sunat ni tak ada dalam tayamum tuan-tuan ya. Jangan tuan-tuan kumur-kumur tanah debu tanah pula. Kombangnya dia nanti tuan-tuan ya. Jangan dia komo-komo debu tanah pula. Ini untuk sunat berwuduk ya. Adalah lagi. Kemudian tu nanti di akhirnya dengan kita baca doa. Sunat berwuduk lain adalah membasuh kawasan telinga. Itu sunat berwuduk ya. Baik. Jadi sunat tayamum ni apa tuan-tuan? Yang bezakan ya. Sunat tayamum ini dilakukan pada tayamum perkara-perkara yang sunat ketika berwuduk, iaitu membaca bismillah pada permulaannya. Sama. Baca bismillah. Ya, macam wuduk tadi kita baca bismillah. Ya, mulakan sapuan pada bahagian atas muka, mendahulukan sapuan tangan kanan daripada tangan kiri. Sunat. Ya, kita dahulukan tangan kanan banding tangan kiri. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar makruh berwuduk, salah satunya adalah mendahulukan kiri daripada kanan. Itu dalam perkara makruh berwuduk. Maka orang yang berwuduk dalam keadaan makruh ini solatnya tuan-tuan lah tak terjagalah ya. Jadi kita jangan buat perkara-perkara yang makruh. Apa lagi contoh tuan-tuan? Perkara makruh berwuduk ni apa? Apa contoh perkara makruh? Bersembang, bercakap-cakap dan wuduk. Tu biasa tu. Pipe dah buka ni. Dia punya pipe laju keluar air ni. Tak ditutup air tu. Dia sembang dulu, tak tahu apa ceritanya. Ya, kalau wuduk tuan-tuan fokus terus. Wuduk terus, buka air, niat, ambil wuduk, selesaikan wuduk, kemudian tu nak sembang-sembang lah tuan-tuan. Tapi biasanya kalau orang yang berwuduk nak solat, ya tuan-tuan, kita diajar untuk tidak bercakap-cakap. Kenapa? Daripada wuduk itulah dia akan membawa kepada khusyuknya di dalam solat. Ya, maka ambil wuduk daripada rumah sampai ke sini, duduk sekejap, azan, solat sunat, kemudian tu tunggu, zikir sikit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir-zikir, baca Quran ke, ya, qul huwallahu ahad, tuan-tuan ulanglah 100 kali qul huwallahu ahad. Sementara tunggu Bilal qomat. Ya, jangan sembang, jangan bercakap-cakap. Tujuannya apa? Nanti bila kita masuk dalam solat, insya-Allah kita dalam keadaan khusyuk, dan itu yang kita kongsikan hari itu dengan tuan-tuan masa di masjid. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat itu adalah mereka yang menjadi mukmin yang berjaya. Baik, maknanya bismillah. 1, mulakan daripada kanan berbanding sebelah kiri, ya. Kemudian menyapu sedikit bahagian kepala dan lengan, berturut-turut antara sapuan muka dan 2 tangan. Kemudian mengucap syahadah dan berdoa dengan doa-doa yang maksur selepas berwuduk. Ya, kemudian yang kedua, merenggangkan jari-jari tangan ketika menepuk tanah sekali tepukan. Untuk menaikkan debunya dan menyapu seluruh muka. Bukalah sedikit tangan itu. Ya, letak di sini. Kemudian tu barulah kita sapukan di kawasan muka. Cara demikian juga dilakukan pada kedua-dua belah tangan. Maknanya kita tepuk sekali itu, renggangkan sedikit jari-jari ni. Kalau tak renggangkan pun tak ada masalah. Dia sunat sahaja, tapi kita ikutlah yang diajarkan, yang disunnahkan. Angkat, buka sahaja. Ya, sama juga macam kita berwuduk, ibu-ibu kan, kita berwuduk tetap kita buka untuk pastikan kawasan di tengah-tengah ini masuk air.
Ya, ini penting ya. Ini juga sunat. Salah satu daripada perkara sunat dalam berwuduk adalah membuka dan menyelati kawasan di tengah-tengah antara jari jemari. Tujuan dia apa? Supaya kawasan di tengah-tengah ini ya boleh dilalui air. Tapi biasanya tangan kita tak selati pun tak ada masalah tuan-tuan, sebab memang dah terbuka. Yang masalah kaki. Ya, kaki orang tak boleh buka jari macam ni. Siapa boleh? Saya rasa tak ada kot. Kalau ada sangat hebat kot kaki dia. Biasa orang kita tak boleh buka jari macam ni. Ya, biasa jari kita tu memang itulah parat dia. Paling-paling pun jari ujung sekali tu turun ke bawah sikit. Masa kita kaki kejang ke apa ke tuan-tuan, tu biasa. Jadi yang kawasan kaki tu yang biasanya kita akan angkat sikit kaki kita pun gosoklah di kawasan celah cerah antara satu dengan yang lain. Tujuan dia untuk lalukan air. Tapi kalau tuan-tuan dah yakin, dia bukan satu syarat, bukan satu kewajipan, tapi kalau dah yakin, memang tuan-tuan holor kaki tu dekat air tu, insya-Allah masuk kena kepada keseluruhan kawasan kaki sampai ke buku lali. Selesai masalah. Jangan tuan-tuan wajibkan perkara yang tidak wajib. Ya, ada orang pernah tanya, Ustaz, bukankah penting kalau kita menyelati kawasan kaki itu masuk sampai ke tengah-tengah jari itu? Ya, memang penting, tapi dia bukan satu kewajipan. Saat kita yang syak, jangan ajak orang lain sekali syak. Itu paling penting. Ya, kita syak. Kenapa kita syak? Oh, takut tak masuk, Ustaz. Maka kita yang syak, jangan ajak orang lain sama-sama syak dengan kita. Nanti tak kena nanti. Jangan. Orang tu dia yakin. Keyakinan kita, al-yakin la yazulu bisyak. Yakin dia tak jatuh dengan adanya syak, walaupun syak itu datang daripada orang lain. Kalau tuan-tuan dah yakin, sudahlah. Ya, tuan-tuan dah yakin. Macam sama macam sembahyang enggak? Ya, saya pernah kongsi. Sama macam sembahyang enggak? Kalau tuan-tuan dah yakin, tuan-tuan empat, ya, imam tiba-tiba dia bangkit, macam sebelum ni saya bincang. Imam tiba dia bangkit, tuan-tuan jangan bangkit. Tuan-tuan duduklah terus, tunggu saja. Mufaraqah boleh, tunggu boleh. Ya, contoh kita dah rakaat keempat solat isyak, tiba-tiba imam bangkit semula, biarkan dulu, subhanallah, ya, subhanallah, tengok imam. Kalau dia tak duduk, mesti bersabab. Sama ada memang imam yang pernah saya kongsi, mungkin imam memang dia menggantikan semula rakaat, ya, mungkin dia terlupa rakaat ataupun ada apa culas dalam rakaat sebelum-sebelum tu dia menggantikan semula, ataupun memang imam yakin, aku yakin itu empat, aku yakin itu empat. Ya, itu yang keempat. Walaupun makmum ketika itu seramai-ramai kat belakang tu, imam dah lebih menanya imam. Kau ni tak nak duduk-duduk pula. Jangan marah. Sebab keyakinan imam takkan terganggu dengan keyakinan tuan-tuan. Dia dah yakin benda tu empat. Ya, tapi contoh imam pun, alah aku tak confident, tak apa, aku bangun je. Kalau jemaah tegur subhanallah, aku duduk. Itu baru betul, itu tak ada masalah. Ya, tapi kalau contoh dia memang yakin, maka ketika itu yakin imam tidak terbatal dengan yakin makmum. Dia yakin empat sudah. Makmum yakin empat. Sebenarnya yang kita duduk ni dah keempat dah ni. Maka ketika makmum yakin, ketika itu makmum janganlah bangkit. Ya, kalau makmum bangkit sama 2-3 kali 5 juga dengan imam tadi. Dahlah imam tu lupa, dengan dia sekali lupa. Ya, batal solat, tak pasal-pasal, kerana menambah rakaat. Itu. Bila sebut bab yakin, maka di sana kalau kita sudah yakin, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, apa yang kita buat tu, ibadah tu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, 7.2 merenggangkan jari-jari tadi kita dah syarahkan. Kemudian yang ketiga, menipiskan debu tanah. Ya, menipiskan itu yang biasa tuan-tuan, namanya bila dah tepuk, dah renggang, ya, tepuk, kemudian tu biasa kita akan nipiskan. Yang ini biasa diajarkan. Ada sebagian lain yang tepuk tangan dan tiup, ya, macam-macam ya keadaannya, tapi asal saja kita mengambil sunat ini, ya, tapi dia bukan satu kewajipan. Kalau tuan-tuan buat, selesai masalah. Ya, mana dapatlah pahala sunat, ya, menipiskan debu tanah. Hadis daripada Ammar bin Yasir, Rasulullah bersabda kepada Ammar bin Yasir, cukuplah engkau berbuat begini sahaja, sambil baginda menepukkan kedua-dua tangannya ke atas tanah sekali, kemudian mengiraikannya sedikit, ya. Mengiraikannya begitulah tuan-tuan, ya. Baik, kemudian 8.0, bertayamum setelah waktu solat masuk, ya, mesti waktu solat masuk barulah bertayamum. Sesiapa mempunyai sebab untuk bertayamum bagi mendirikan solat fardu, tidak boleh berbuat demikian kecuali setelah masuk waktu solat tersebut. Ya, waktu solat itu dah masuk. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa daripada umatku mendapati waktu solat telah masuk, hendaklah dia mengerjakannya. Dan hadis di bawahnya memperkukuhkan lagi, di mana-mana aku mendapati waktu solat telah tiba, aku bertayamum dan menunaikan solat. Maknanya tayamum setelah masuknya waktu solat. Kedua-dua riwayat tersebut jelas menunjukkan bahawa bertayamum itu dilakukan ketika hendak bersolat. Baik, 9.0. Tuan-tuan ada soalan? InsyaAllah jelas. Haji.
Sekiranya kita ada luka di tangan dan ditutupi dengan benda yang tak boleh dimasuki dengan air, kan? Tengah air ditutupi dengan plastik atau apa semua. Plastik ke? Okey, plastik air tutupi macam biasa kalau orang injek dia masuk plaster tu kan, yang Plaster tu lah, okey. Lepas tu kita berwuduk, kawasan ni sebenarnya boleh kena air tapi ditutupi dengan plastik. Jadi adakah kawasan tu kita perlu tayamum ataupun kita sekadar lalu air? Dan sekiranya kita tidak ada debu tayamum waktu tu, apa kita perlu buat? Kita perlu Okey, baik. Dia bila melibatkan fik yang melibatkan kesihatan tuan-tuan, kalau dia tidak terlalu kritikal yang masih boleh dilalukan air, maka ada sebahagian benangan memang lalukan saja air lah. Ya, maknanya lalukan saja air. Macam contoh ada orang yang balut, kemudian tu lalukan air sahaja di kawasan tersebut. Tetapi saya lebih memilih untuk bertayamum. Ya, kalau dia banyak lah, memang tertutup sampai satu tangan, memang tak boleh nak dibersihkan, ya, mana tak boleh nak digunakan tayamum, tak boleh digunakan air, maka gunakanlah tayamum. Tapi biasa kalau macam plaster kan sikit aja biasanya. Ada orang dia akan buka plaster tu masa time wuduk. Ya, time wuduk dibersihkan sahaja menggunakan air sedikit, sudah. Ini yang tukar ke tayamum ni bila doktor bagi suggestion memang dia kritikal. Kalau tukar kena air, dia akan menyebabkan penyakit itu semakin teruk. Bukan sangkaan kita tuan-tuan. Dia mesti kita minta bantuan daripada pihak medical lah. Doktor sahkan ni tak boleh kena air ni tuan, jangan kena air langsung yang ini. Ya, jadi kalau dikata begitu maka bolehlah kita gantikan dengan tayamum. Ya, tapi kalau setakat sikit saja memang kita yakin kalau kena air pun tak ada mudarat yang besar, maka lebih baik juga kita buka dan kita basuh kan kawasan luka ni. Sebenarnya kita basuh sedikit dan sebagainya. Itu saja. Ya, mana kalau contoh memang tertutup tak boleh kena air, memang diputuskan tak boleh kena air, maka bolehlah digantikan dengan tayamum. Ya, sebenarnya perbahasan tu memang tuan-tuan yang melibatkan orang tak sihat, sakit, berbalut dan sebagainya, ya, maka di sana ada rukhsah dan kelonggaran. Jangan kita susah-susahkanlah. Ya, jangan kita susah-susahkan. Ya, cukup kita wuduk, kemudian tu mana tak boleh air dan tak boleh kena air, kita gantikan dengan tayamum. Itu saja. Contoh lain, kalau contoh mandi junub tuan-tuan, mandi janabah. Mandi janabah tu satu hal juga. Sebab mandi janabah ni dia tak kira tempat mana. Contoh yang tertutup tu kawasan perut. Contohnya hasil pembedahan, kemudian tu kawasan perut, ya. Kawasan perut ni tak boleh kena air. Ya, jadi bila tak boleh kena air, maka kawasan itu tak boleh dikenakan air. Mandi junub, contohnya mandi junub guna ke tempat-tempat lain tu. Ya, mana basuh ke tempat lain selesai masalah. Tapi kawasan ni tak kena air. Apa nak buat tuan-tuan? Itu pun gantikan juga dengan tayamum. Gantikan juga dengan tayamum. Ya, sebab kalau wuduk kita ada anggota wuduk. Kalau contohnya tuan-tuan tak janabah, tapi kat sini kat perut ni ada tampal bekas daripada pembedahan contohnya, ataupun dekat jantung. Biasalah ni umur 60, dia tarik berlambak sangat minum, ni sakit jantung. Jadi kat kawasan ni sudah tebuk ataupun sudah ada kesan yang tak boleh kena air. Untuk orang yang berwuduk tak ada masalah, wuduk je lah macam biasa. Ustaz, saya ada tampal Ustaz. Soalan saya, tampal kat mana? Kalau tampal dekat anggota wuduk, maka keluarlah dengan jalan tayamum. Tapi kalau tampalnya pada bukan anggota wuduk, wuduklah seperti biasa. Kecuali mereka yang dalam keadaan janabah. Janabah memang satu badan kena basuh. Ya tuan-tuan, bila satu badan kena basuh, ada satu kawasan yang tertutup, maka kawasan ini kita gantikan dengan tayamum. Itu saja. Ya, maka berhak pilih, tak ada masalah tuan-tuan. Kalau boleh dikenakan air, kenakan. Kalau tak boleh dikenakan air, tayamum saja. Itu saja jawapannya. Ya. Macam tu. Ya, mana dah selesai kawasan tu semua kita dah basuh. Ya, kemudian tu kawasan yang tertinggal sedikit tu kita gantikan dengan tayamum. Tapi bukan gosok debu di situ tuan-tuan. Tayamum macam biasalah. Ya, untuk menggantikan tempat kawasan yang tidak terkena air tadi. Ya, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, 9.0 bertayamum untuk setiap solat fardu. Orang yang bertayamum boleh melakukan satu solat fardu saja. Mana kalau maghrib, isyak. Ya, contoh di sembahyang maghrib kemudian tu dengar kuliah, sembahyang isyak pula. Itu kena sekali saja. Di samping beberapa solat sunat yang dikehendaki termasuk solat jenazah. Apabila hendak mengerjakan solat fardu yang lain sama ada solat qada atau tunai, dia hendaklah bertayamum semula. Sekalipun dia tidak berhadas selepas tayamum yang pertama. Ya, maka berwuduklah, bertayamumlah semula. Baik, dia hendaklah bertayamum daripada Ibnu Umar, dia hendaklah bertayamum bagi setiap solat sekalipun dia tidak berhadas. Ya. Baik, yang ke-10, tayamum pengganti kepada mandi wajib. Yang ini saya dah syarah dengan tuan-tuan sebenarnya, yang saya sebutkan tadi. Maka dalam keadaan contoh tak ada air, maka ketika itu bertayamumlah, menggantikan
mandi wajib itu tadi dengan tayamum, ya. Tayamum bagi orang yang mempunyai sebab-sebab menjadi pengganti kepada mandi yang wajib ke atas dirinya, sebagaimana ia menjadi pengganti wajib kepada wuduk. Tuan-tuan, apa sebab mandi wajib? Satu, janabah, ya, maknanya contoh bersama suami isteri, ya, ihtilam, lelaki keluar mani dan sebagainya, perempuan keluar mani dan sebagainya, satu, ya. Kemudian haid, nifas, wiladah, ya, haid, nifas, wiladah, ni sebab-sebab mandi wajib, haid, nifas, wiladah, ya. Kemudian tu satu lagi mandi jenazah lah. Mandi jenazah tu satu bab dan lain lah, ya tuan-tuan, satu bab, tapi dia juga mandi wajib. Jadi bila ada masalah-masalah ni tuan-tuan, jadi haid, nifas, wiladah, kemudian tu janabah, suami isteri yang bersama keluar mani, perempuan dan lelaki, maka pada dia wajib untuk mandi. Dan ketika itu kalau tak ada air, maka bolehlah ditukarkan dengan tayamum, ya. Ni. Dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan yang sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah bertayamum. Ya, hadis lain, hadis Nabi SAW daripada Imran bin Husain, katanya kami bermusafir bersama-sama Rasulullah dan baginda mengerjakan solat bersama-sama orang-orang ramai. Ya, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki yang menyendiri. Lantas baginda bertanya, apakah yang menghalang engkau mengerjakan solat? Jawabnya, aku junub dan air pula tidak ada. Lalu baginda pun bersabda, engkau hendaklah bertayamum dengan debu tanah, kerana yang demikian itu sudah memadai. Ya, tak perlu ulang semula tuan-tuan, ya. Ada yang tanya, Kang, Ustaz dah ada air besok kena ulang ke? Tak payah. Sebab solat itu sudah terangkat dengan adanya tayamum, kerana tayamum juga adalah alat bersuci. Baik. 11 perkara yang membatalkan tayamum. Asasnya semua perkara yang membatalkan wuduk adalah perkara yang membatalkan tayamum. Apa perkara yang membatalkan wuduk? Satu, keluar daripada kubul dan dubur. Dua, kita ambil masa sikit tuan-tuan, Dua, apa lagi perkara yang membatalkan wuduk? Bersentuhan, ya, bersentuhan antara lelaki dengan perempuan ajnabiyah, ya, ataupun suami dan isteri yang bersentuhan, batal wuduk, ya. Dan mungkin saya pernah kongsi dengan tuan-tuan lah, ada beberapa tempat yang tak, kalau kita sentuh tak batal wuduk, kan? Ingat kalau saya kongsi, ya, sentuh tak batal wuduk, ya. Antaranya satu, kuku sentuh tak batal wuduk, ya. Apa lain lagi? Gigi. Tuan Haji balik tengok senyum sikit, tunjuk gigi, wuduk tak batal, tuan, ya. Tak batal wuduk, ya. Ni untuk orang yang apa ni lah tuan-tuan, gigi pelik pula kan, main gigi pula ni, ya. Lain tuan-tuan apa? Biji mata kalau tuan-tuan sentuh tak batal wuduk, tapi siapa pula kojoy pergi cucuk biji mata? Tak batal wuduk tuan-tuan. Lain rambut, ya. Orang perempuan rambut, ya, maknanya suami kalau contoh ada rambut panjang, ini juga tidak batal wuduk. Jadi perkara-perkara ini, ya, contoh inilah, ya, ini perkara yang batalkan wuduk, bersentuhan. Kemudian tu tidak tidur tidak tetap. Tidur tidak tetap ni dalam mazhab Syafi'i. Contohnya dia tidur dalam keadaan duduk, dia tidak membatalkan wuduk. Ya, tidur dalam keadaan duduk begini. Kenapa? Sebab punggung kita memang tertutup, ya. Jarang ada orang dalam keadaan duduk macam ni dia boleh keluar juga. Kalau dia boleh keluar juga, bam tu memang diteror tuan-tuan. Biasanya kita kalau dalam keadaan duduk ni memang kita sengit sikit. Tuan-tuan ngaku ya tuan-tuan, kat rumah selalu buat depan TV. Sengit dia. Apa hal sengit ni? Bam, satu rumah dengar. Ya, daripada dapur mak haji dah boleh dengar. Oi, apa tu? Tuan-tuan, ya, biasalah. Ya, tapi itulah keadaannya. Dalam keadaan punggung tertutup begini memang takkan keluar tuan-tuan. Sebab tu ada ulama meyakini, ya, siapa yang tidur dalam keadaan duduk ni memang tak batal kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab memang kawasan punggung itu tertutup, angin tidak memungkinkan untuk keluar. Ya, jadi dalam keadaan itu wuduk je tetap sah. Kecuali lah kalau tidur dah terbaring, ya, kemudian tu dah bertolontang, ya, itu memang tuan-tuan selamat, wuduklah semula. Itu yang selalu jadi masa khutbah Jumaat tu. Betul tak tuan-tuan? Masa khutbah Jumaat tu kan selalu dia angguk 10 kali. Betul khatib, betul khatib. Ya, khatib. Tuan-tuan saya nak tanyalah, kalau tuan-tuan tak tidur, apa tajuk khutbah minggu lepas hari Jumaat? Pasal apa? Pasal lah, tajuk kita ingatlah pasal. Tentang apa tuan-tuan? Tentang membuta lah semua ni kau. Tuan-tuan, apa tajuk Ibu-ibu kita tak payah tanya lah, mereka tak kisah Jumaat. Tajuk pasal apa? Saya soalan cepu rumah saya suka tanya. Jadi kalau kuliah dengan saya hari Jumaat tu tuan-tuan tolong ingat, saya suka tanya. Memang saya suka tanya. Tajuk apa?
tajuk tentang hutang. Betul tak? Betul tak tajuk tentang hutang? Dalam khutbah tu diceritakan keadaan kita berhutang, orang yang ambil hutang kepada orang lain. Kalau ada niat membayar semula, maka hutang itu halal. Tapi kalau ambil hutang kepada orang, tak ada niat bayar semula, hukumnya haram. Tu tuan-tuan kena tahu. Ya, tapi dalam khutbah tu dia, seingat saya dia tak ada bagi tahu tentang orang yang memberi hutang. Ya, saat orang yang memberi hutang, maka pada orang yang memberi hutang itu eloklah tulis. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Pada orang yang memberi hutang, hendaklah orang yang memberi hutang itu pada orang tadi tulis. Tulis ni macam mana? Ambil lah buku 35 tu. 5. Catat Ahmad contoh. Hutang RM10. Tulis tuan-tuan, orang yang bagi hutang. Sebab apa? Biasanya orang yang bagi hutang dia ingat. Tapi orang yang terima hutang, ya ke aku hutang kau? Dia banyak ya ke. Dia selalu lupa. Ya, pinjam duit dulu tak bawa. Tadi daripada rumah, daripada kebun jalan tuan pergi kedai, tak ada, tak bawa duit. Nak beli ni kritikal. Ya, mak haji kat rumah dah bising. Kopi tak beli lagi. Dia pun pergi kedai, tak bawa duit. Pinjam dulu daripada RM10. Pinjam, bayar balik. Orang yang bagi duit tu tulis. Ya, ni aku tulis ni RM10. Ya, hatta tuan-tuan kena tahu, orang yang bagi hutang pada orang lain, 1 sen pun tuan-tuan hak minta semula. Jangan marah. Siapa marah tuan-tuan, itu hak dia, kita zalim tuan-tuan dengan dia. Berdosa kita. Kalau 1 sen pun, tapi jaranglah orang minta. Kau ada hutang aku 10 sen masa ni. Jarang orang minta. Biasa orang halalkan, betapa besarnya hati ya. Halalkan saja. Ya, RM10 pun orang dah mula macam fikir-fikirlah, nak bagi tak nak bagi, nak halal tak nak halal. Kalau kau mati kau tak bagi aku balik, halal lah untuk kau. Tu biasa syarat yang kita letak. Betul tak tuan-tuan? Kalau mati dia ni halal je lah. Kalau mati dia ni halal. Kalau tak mati tuan-tuan, dia akan mati jugalah. Tapi tuan-tuan mati dulu sebelum dia mati. Dah tak tahu hutang tu, subhanallah. Tergantung macam tu aja. Tuan-tuan, hutang yang main-main Sebab itulah disyarahkan, saya kata tajuk khutbah minggu lepas tu saya senyum-senyum duduk kat belakang. Ya, sebab tu saya tak tidur. Tajuk tu menarik. Ya, tajuk tu menarik. Saya tak tidur lah. Memang saya dengar daripada awal dengan hadis-hadisnya, subhanallah. Tuan-tuan kadang-kadang rujuk tu, khutbah tu banyak manfaat sebenarnya. Jangan tidur, kesian khatib lentang-lentung ke depan, tuntang. Makmum kan lolap. Apa? Tuan-tuan faham, penat. Tapi kalau boleh ambillah qailulah sikit sebelum azan tu ke. Kalau lelak sekejap. Ya, kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Masa sebelum azan tu tak nak dia tidur. Dia relax, tengok skrin, tengok TV tu bergorak, gambar Mekah Madinah tu. Lepas tu keluar gambar ustaz ni, ustaz ni, ustaz keluar muka segala muka kat situ. Bila khatib naik je, ittaqullah, dia pun rolap. Habis masyarakat kita tuan-tuan. Patut time khutbah itulah kita tumpu perhatian. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit lagi sebelum kita masuk bab solat, insya-Allah yang terakhir, perkara yang membatalkan tayamum, semua perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, terdapat air yang sebelumnya tidak ada. Ini kerana tayamum menggantikan bersuci dengan air. Ini keadaannya, contoh tuan-tuan dah tayamum, sebelum sempat nak solat, tiba-tiba air hujan pun turun, maka tunggu wuduklah dengan air hujan tersebut. Tapi kalau tuan-tuan telah solat ataupun dalam solat, jangan berhenti, teruskan sahaja gunakan tayamum yang sedia ada. Ya, tengah ke, tepi ke, akhir ke, awal solat ke, tuan-tuan angkat takbir Allahu Akbar, hujan. Ya, maka ketika itu gunakan tayamum itu sahaja, tak perlu berhenti pun solat kita. Ya, teruskan saja dengan tayamum yang ada. Kemudian yang ketiga, berkemampuan menggunakan air. Contohnya orang yang telah sembuh daripada penyakit yang menghalangi daripada menggunakan air. Asalnya dia tak boleh guna, tapi doktor sahkan okey, dah boleh dah ni, dah sihat dah ni Tuan Haji, maka gunakanlah air balik macam biasa. Tak usah saya suka lah guna debu tanah ni paling senang. Muka tangan, tak payah suruh kaki. Tak boleh. Tetap juga kena gunakan air seperti biasa. Yang keempat, murtad. Ya, mana kalau murtad ini dia akan membatalkan keseluruhan daripada apa yang kita lakukan. Solat ke, puasa ke, zakat ke, apa ke, semua akan batal disebabkan adanya murtad ini. Keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan masuk perbahasan pada minggu hadapan ataupun minggu selepasnya berkenaan dengan solat, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada soalan? Haji? Jadi.
Biawak mati. Biawak mati. Ayo, sakit kepala. Dia kata pernah bangkai. Bangkai lah, bangkai. Dan pun apakah air itu boleh kita ambil dulu? Air itu mengalir je. Air mengalir. Mengalir lah. Kalau mengalir tak ada masalah lah. Tapi sungai itu tak besar. Okey. Kalau air mengalir, tuan-tuan, mana dia tidak, bukan air tersimpan Air tersimpan tidak ada masalah lah. Maka air itu nanti biawak tu pun yang mati tadi pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja pada biawak tu, dia pun dah selesai hidup dia dah mati, maka selepas tu dia akan lalu hilang sajalah tuan-tuan. Ya, maknanya air itu akan kembali bersih dengan penggantian air semula. Kalau air itu memang mengalir. Tapi contoh macam kolah lah. Kolah kita tak cukup. Ya, bila kolah kita ada kolah lah, contoh kolah masjid lah. Ya, tiba-tiba ada beruk mati dalam tu. Ya, contoh beruk mati dalam tu, subhanallah, kan dahsyat juga ni. Boleh berenang dalam tu. Ya, beruk ni memang tuan-tuan hari tu rumah saya. Bapak saya sedar tengah hari kot. Saya belum balik kerja lagi. Bapak saya sedar tengah hari. Ada, tak tahulah ungka ke lutung ke, saya tak tahulah. Dia nak buka tingkap bilik saya tuan-tuan. Saya tak tahu apa dia minat dengan bilik saya. Dia nak buka tingkap bilik saya. Dia kata, lah, hai bapak saya cakap. Kalau tengok dekat CCTV tu nampak benda tu. Ya, jadi kalau ada kata ada binatang yang mati, ya, dan merubah air, ya, bau berubah, warnanya berubah, rasa air itu berubah, maka buanglah. Ya, tapi kalau ianya tidak, sebab bangkai binatang najis, ya, kalau ia tidak merubah keadaan itu, tetapi tidak perlulah untuk dibuang. Tapi biasanya kalau ada binatang yang mati, biasa kita akan buanglah. Kucing yang mati ke, apa juga binatang yang mati, dalam kolah ke, dalam tempat tadahan air ke, biasa kita akan buang air itu dan kita akan cuci semula lah. Itu yang biasanya lah tuan-tuan. Tapi kalau dia syaratnya yang mudah dalam yang syar'i itu saja. Kalau berubah bau dia, warnanya, rasanya. Ya, ada 3 perubahan ini selesai. Maka kita tukarlah air itu. Ya, insya-Allah. Macam tu Haji. Jadi dalam situasi tadi air itu kalau memang mengalir dan tak ada masalah, fadhal silakan boleh digunakan lagi. Sebab air itu akan bertukar nanti. Ya, maka binatang yang mati tadi dia akan hilang macam tu sajalah. Ya, wallahu alam. Itu Haji. Balik pada masalah saudara tadi. Itu saya tanya. Saya. Yang kedua, katalah kita wuduk kita memang tak sentuh air, mungkin patah ke kan. Tayamum tu masa bila? Okey. Wuduk ke? Okey. Ataupun sebelum? Okey. Maka sempat basah kan? Okey. Wuduk tu pula tahan berapa lama? Okey. Boleh tak ambil berulang solat kita ke? Ataupun hanya sekali solat? Okey. Solat ketiga. Nanti ingatkan saya balik InsyaAllah. Ingatkan saya balik. Saya takut lupa. Banyak tu. Dalam solat ketiga, ada sebenarnya solat dalam sawat. Terbalah. Itu duduk. Oh, okey. Di belakang lah. Ya. Okay. Banyak kita macam kaedah. Ya. Saya pernah jawab soalan ni kan. Soalan solat dalam kapal terbang ni. Baik. Soalan pertama berkenaan dengan ditampal. Ya, tu saya sebut tadi, kalau memang benda tu ya diputuskan tak boleh kena air. Sebab apa? Kalau benda tu kena air dia kata tanggalan, betul tak tuan-tuan ji? Dia kena, maka sikit saja. Kalau memang betul memang tak boleh kena air, maka kawasan tu tak kena air. Bila tak kena air, maka kena gantikan juga dengan tayamum. Sudah. Dia memang ya, kalau kecuali memang dah kena air dan merata ke kawasan itu. Ya, tapi biasanya kalau kita cucuk yang air tu, biasanya memang kawasan tu dah tertutup tuan-tuan kan. Ya, sebab saya tak pernah. Ya, saya tak pernah, jadi saya tak tahu yang itu, mungkin saya daripada tuan-tuan saja. Ya, jadi biasanya kawasan tu dah tertutup, dan kalau anda kata memang tidak kena air pada keseluruhan kawasan itu, maka gantikanlah dengan tayamum. Baik, bila dah berbungkus macam tu, contohlah berbungkus, bila pula, betul tak soalan kedua? Bila pula nak kena tayamum ni? Baik, tayamum tuan-tuan buat sebelum sampai ke kawasan sakit itu. Tu. Contoh, tuan-tuan sakit di kawasan mana? Kaki sebelah kanan. Saya bagi contoh kaki sebelah kanan bungkus sampai ke lutut. Tuan Pahal Tuan Haji, tadi berkojar dengan lombu. Contoh kan, jadi jatuh. Kojar lombu, nak tambat lombu, kali jatuh, jadi patah contohnya. Kawasan tu pun bersimen, bertutup daripada bawah sampailah ke atas, bertutup bersimen. Baik, untuk keadaan seperti ini, saya bagi yang jauh sekali terus, senang, selesai tu. Belah kanan, kaki belah kanan, ya, yang ini cara dia, tuan-tuan wuduk dulu macam biasa sampai ke kawasan kaki sebelum
sampai ke dia. Maknanya sebelum kaki kanan apa tuan-tuan? Sebelum kaki kanan basuh kepala. Selesai basuh kepala, tayamum lah. Niat tayamum. Ya, niat tayamum, gunakan debu tanah, tayamum. Kemudian kawasan tadi biarkan sahaja tuan-tuan tayamum, selesai. Itu kaki sebelah kanan yang berbungkus, kaki belah kiri elok tak? Elok Ustaz. Maka kaki belah kiri basuhlah seperti biasa. Selesai wuduk. Tapi kalau yang kena tu kaki sebelah kiri, maka dia diberi kelonggaran lah. Ya, diberi kelonggaran. Ya, untuk kelonggaran pada dia, selesai saja kaki kanan, teruslah masuk ke kaki kiri, tayamum. Ya, maknanya dilaksanakan sebelum sampai ke kawasan yang sakit itu. Itu ayat dia. Ya, sebelum sampai ke kawasan yang sakit itu. Mana sebelum dia lah. Ya, kalau contoh kepala tuan-tuan, kepala yang bermuka jaya, kalau kau kepala yang berbungkus contoh, habis bertutup ni, ya, muka ni bertutup contohnya, memang tinggal mata je, maka ketika itu mulakan dengan tayamum dulu, sebab kawasan muka ni kawasan pertama, betul? Tapi dah muka tak boleh, maka ketika itu tayamum dulu jadi yang pertama, tayamum dulu, kemudian tu barulah basuh tangan. Oh, kepala pun tak boleh Ustaz, sebab dia dah bungkus satu kepala, dah macam mumia lah. Tayamum semula. Ada begitu. Ya, tayamum semula, kemudian tu teruskan dengan basuhan kaki. Ya, wallahu alam. Yang itu. Kemudian soalan yang ketiga. Kalau wuduk itu, ya, maknanya yang kita gunakan tayamum itu tuan-tuan, ya, kita boleh gunakan untuk sekali dalam waktu solat. Maka selepas tu nanti wuduklah semula seperti biasa. Ya, wuduk semula seperti biasa, tayamumlah semula di kawasan tersebut. Baik. Kemudian soalan berkenaan dengan solat dalam kapal terbang, betul solat dalam kapal terbang ni tuan-tuan, ya, dia memang banyak syarah. Ada sebahagian yang mengajar duduk atas kursi, menghadap arah kiblat, angkat takbir, duduk semula. Ya, kemudian tu ada kata solat dalam kapal terbang ini solat hormat waktu, nanti dekat bawah solat semula. Ya, ada macam-macam. Tuan-tuan, jawapan saya pernah saya bagi sebelum ni, biasanya tuan-tuan akan ikut mutawif lah. Mutawif ni dia ajar tuan-tuan macam mana. Kalau mutawif kata dengan tuan-tuan, gunakan kaedah, sebab ada yang mengajar memang bangun, cari arah kiblat. Cari arah kiblat, kemudian tu takbir dan teruskan solat seperti biasa. Tapi kalau tuan-tuan tanya pada saya, jawapan saya adalah, kalau tuan-tuan boleh mencari arah kiblat, contohnya setakat arah kiblat dia sebelah kanan tuan-tuan kan, belah kanan begini saja, bukan belakang belakang Nah, biasanya kalau kita balik daripada sana memang akan jadi belakang tuan-tuan kan, ya, itu cukuplah memadai. Kita angkat takbir saja di atas kerusi, duduk angkat takbir, Allahu Akbar, solatlah seperti biasa. Sudah. Yang penting tuan-tuan sudah bersuci. Maknanya tuan-tuan dah ada wuduk ataupun tuan-tuan sudah bertayamum. Tuan-tuan boleh gunakan debu pada dinding kapal terbang ataupun debu yang ada pada kerusi kapal terbang. Tapi jangan tepuk kerusi orang depan Bam. Orang nak tidur tu. Ya, tuan-tuan nak solat, tuan-tuan solat, tapi jangan tepuk kerusi orang depan. Contoh, ini yang diajarkan. Dan saya pernah juga tanya pada tuan guru, Ustaz, sekarang ni kita macam tu naik kereta api. Tak payah ni pun, tak payah kapal terbang pun, kereta api je. Cukup kereta api pun contoh yang sama. Kereta api kan kadang pusing, meliuk-liuk kan. Kereta api. Jadi kereta api ni macam mana? Tak ada tempat nak solat, tak ada ruang. Solat tak ada. Ya. Tapi di sana ada orang yang dalam kereta api, dia punya pesan, solat sahaja macam mana keadaan kamu duduk. Sudah, itu syarahnya. Ya, yang penting syarat tu ada. Syarat tayamum ataupun berwuduk tu sudah ada. Ya, mana air telah digunakan dah berwuduk ataupun telah pun bertayamum. Ya, baik. Tapi kalau tak ada, contoh dia tak tayamum, dia juga tak berwuduk, maka pada dia solat hormat waktu. Ya, solat hormat waktu ini syarat dia adalah solat yang tidak ada dua alat bersuci. Air tak ada, tayamum pun tak boleh buat. Tidak ada dua alat bersuci, maka ketika itu dia dalam keadaan tidak suci, maka ketika itu dia solat hormat waktu. Tapi solat hormat waktu perlu diqadakkan semula. Kalau anda kata tuan-tuan sudah ada, ya, sudah ada wuduk, sudah ada tayamumnya, maka tidak ada istilah solat hormat waktu. Tuan-tuan dah solat di atas kursi, selesai tanggungjawab tuan-tuan, terangkatlah kewajipan itu. Wallahu a'lam. Ya, okey, baik. Tuan Haji? Tadi Ustaz kata ambil dulu, lepas tu tayamum. Tapi bila kita dah basuh muka, tayamum, muka berdebu kan? Itu saya kata, dia bukan Sebab kita dah berair
Ya, faham. Ya. Itu kita faham. Sebab tu kita sebut tadi dia bukan tanah, dia debu tanah. Sebenarnya sangat nipis. Partikelnya sangat halus tuan-tuan ya. Kalau debu tanah ni, ya. Hatta macam ni tuan-tuan pun, saya duduk begini, sebenarnya udara kita ada debu kan? Dan kita yakin tak kawasan ni ada debu? Ada. Tuan-tuan tepuk je. Tu kapet tuan-tuan tepuk lah. Confirm naik. Itulah debu. Niat. Ya, nawaitul tayammum listibahatis salat lillahi taala. Buat ke muka? Lepas tu tepuk sekali lagi. Selesai. Time niat pun tuan-tuan boleh tayamum. Tapi ingat, tayamum itu dilaksanakan ketika dalam keadaan tidak ada air. Kalau ada air, maka ketika itu jadi sunat. Tuan-tuan tetap kena gunakan air macam biasa. Kemudian tu tuan-tuan duduk senyap-senyap. Kalau lepas ni tuan-tuan kat masjid, tuan-tuan jumpa orang duk ketuk-ketuk macam tu, tuan jangan marah. Ni tak betul ni. Jangan. Dia tayamum. Mungkin sahaja. Ya, jadi dalam situasi yang Tuan Haji sebut tadi, dia debu tanah sebenarnya insya-Allah nipis saja. Jadi kalau andai kata sebab tu dia bukannya tenyeh, dia cukup lalukan sahaja. Sudah memadai. Ya, tak perlu untuk dia. Lah sebenarnya bagi orang yang dalam keadaan sakit ini, ya maknanya kalau contoh kawasan itu tidak boleh kena air, tapi dia boleh lalukan air di kawasan itu, fadal silakan saja. Sah-sah saja. Memang dia mengajar begitu juga. Tak apa, sebab dia dah ada di kawasan itu yang tuan-tuan, sebab itulah ada syarah yang kita kena wuduk sebelum ianya dipasangkan dan sebagainya. Tapi asasnya beginilah tuan-tuan, ya, bagi mereka yang dalam keadaan tidak sihat dan sakit, maka dia banyak rukhsah dan kelonggaran. Ya, saya faham. Ya, saya faham yang itu. InsyaAllah, saya faham. Jangan biasalah tuan-tuan ya, kadang-kadang. Tapi itulah asas mudah dia begini tuan-tuan. Tuan-tuan, asas mudah dia begini, air kalau boleh dilalukan, lalukan. Ya, kalau tidak tuan-tuan gunakan kaedah tayamum lah. Itu cadangan saya. Ya tuan-tuan, insya-Allah itu yang terbaik. Sebab itu yang diajarkan. Ya, maknanya tak susah pun tayamum macam saya sebut tadi. Tuan-tuan duduk atas meja, atas tempat tu pun tuan-tuan boleh tayamum dah. Ya, sebab apa? Debu tanah itu sudah ada pun sebenarnya. Debu itu sudah ada pun sebenarnya. Jadi insya-Allah mudah saja. Tuan-tuan wuduk macam biasa, ya, kemudian tu tuan-tuan bertayamum lah. Insya-Allah, ya, di sana banyak manfaatnya. Ya, insya-Allah. Haji. Panjang kita malam ni tuan-tuan, tak maaf ya. Boleh. Ya, boleh. Wuduk dan kapal terbang. Ya. Ya, betul. Itu sebenarnya. Ya, betul. Kadang-kadang tak payah bawa pergi toilet pun. Atas kursi tu pun boleh dah. Boleh. Ya. Dia ada tempat solat. Ya, baik. Bagus perkongsian Tuan Haji ni. Biasanya kalau orang pergi umrah, pergi haji, biasanya ada spray tu kan tuan-tuan kan. Kita gunakan spray tu dan sebagainya. Tapi ingat cara penggunaan spray tu tuan-tuan kena betul-betul guna. Ya, spray itu di bahagian kawasan muka dan kawasan tangan, kawasan kaki, ianya perlu mengalir. Tuan-tuan kena ingat. Bukan main spray lepas tu tuan-tuan tenyeh. Tak. Air itu mesti tuan-tuan spray, kemudian tu ada titisan yang tuan-tuan rasa dia mengalir. Sudah memadai. Satu titisan sudah memadai. Ya, maknanya spray kat muka, rasa ada yang menitik, ada yang terasa memang ada air turun, maka yang itu sudah memadai, tuan-tuan pun gosoklah. Ya, pada keseluruhan wajah. Di tangan pun sama, di kepala tak payah mengalir. Di kepala tuan-tuan sembuh saja, sebab kepala kita tidak melalukan air, kita mengusap kepala dengan air. Ya, kepala tuan-tuan renjih saja, maknanya spray saja, kemudian tu selesailah. Ya, kemudian tu kawasan kaki sama juga. Yang kawasan kaki ni tuan-tuan kena bagi air itu ada sedikit menitik. Sudah, satu titikan dia sudah memadai. Ya, dan sebab itulah dalam kapal terbang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perjalanan lama 8 jam, tapi biasa kita ke Mekah 6 jam ni tuan-tuan biasanya kan. 6 jam pun satu perjalanan yang lama juga. Kecuali kalau tuan-tuan naik Turki Airlines dan sebagainya, itu dah ke Turki 11 jam, patah balik semula. Dia tengok kapal terbang yang tuan-tuan naik lah. Ya, dan biasa macam Tuan Haji sebut tadi, kalau ada sebagai kapal terbang memang disediakan ruang untuk bersolat.
Ya, sebab apa kalau ikut yang saya faham undang-undang penerbangan dia tidak boleh turun ke bawah tu tuan-tuan. Kita tak boleh duduk di kawasan lantai. Itu mungkin boleh tanya dengan mereka yang mahir dengan bidang penerbangan lah. Kita tak boleh berada di kawasan lantai. Sebenarnya kita tak boleh duduk di bawah tu dan sebagainya. Ya, wallahu alam, yang itu mungkin mereka lebih mahir. Tapi ada satu kawasan yang disediakan. Kawasan itu pun bagi pihak mereka hanya membenarkan solat sahaja. Dia tak benarkan tuan-tuan duduk dalam tu minum kopi, sembang-sembang, makan-makan, tak ada. Ya, bolehlah cerita tadi makan kurma, duduk dalam tu, tak boleh. Ya, dalam tu hanya untuk solat saja, solat musafir, 2 rakaat ataupun 3 rakaat 2 rakaat selesai, kemudian tu terus duduk semula di tempat tuan-tuan. Tapi kalau tidak ada, ya, macam tu Haji sebut tadi, tidak ada. Yang setahu saya lah, saya tak tahu penerbangan lain. Satu penerbangan tu saja yang ada biasanya. Ya, yang kita ada Saudi Airlines itu saja yang ada. Yang lain biasanya tidak ada. Bila tidak ada itu, memadailah kita solat di atas tempat duduk kita sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Boleh. Kita spray tadi. Ya, ya. Kan saja tak lepas sebagainya. Masa kita nak masuk jalan haram, kadang-kadangnya kita nak pegang eskalator ke tangga ke, kadang orang perempuan cuci ke pegang kali kita. Itu dah, kita keluar wudu. itu dah daruri. Memang tak boleh masuk. Itu dah daruriyat dah tuan-tuan. Contoh persentuhan yang berlaku dalam kawasan tanah haram, itu dah masuk daruri, ya. Kalau contoh kita dah ramai-ramai tu kan, dalam keadaan tawaf contohnya, dah ramai-ramai tu kadang-kadang memang berlaku persentuhan itu, terutama lelaki kita biasa. Kalau biasa, kalau tuan-tuan rasa elok berwuduk, wuduklah semula. Tu. Bawa spray tu siap-siap. Insya-Allah. Cari tangga pun kita buat tangga tu spray. Jangan berwuduk dengan air zam-zam ya. Saya pernah jumpa tu, subhanallah. Bukan orang jauh, orang kita juga. Dia pergi ke air zam-zam tu tuan-tuan, dia ambil wuduk. Saya kata, janganlah, ya. Bukanlah tak boleh. Terus bila kadang maksudnya ke sa'i tu, kan? Kalau orang minum orang ni bubuk. Itulah saya kata. Nampak tak sopan sangat sebenarnya perbuatan tu tuan-tuan ya. Insya-Allah lah wuduklah seperti biasa. Ya, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ada soalan ke? Kan saya takut saya tak buka pula. Kasihan. Tak ada ya, insya-Allah. Ibu-ibu kita dah sembang belakang tu dah. InsyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan tayamum ini, tuan-tuan boleh nanti perjumpaan akan datang, tuan-tuan tanyalah. Terutama yang melibatkan sakit-sakit ni tuan-tuan, ya, itu insyaAllah kita rujuk lagi, kita akan baca lagi, mungkin kita bagi penerangan lagi pada tuan-tuan. Sebab kita fahamlah tuan-tuan, kita ni bukannya sentiasa sihat. Ada masa kita sakit. Bila kita sakit itulah kita kena belajar, ya, untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan kita tidak sihat. Itu sangat penting tuan-tuan untuk kita jaga. Sebab ibadah ini, solat khususnya, ya, solat itu wajib sampai tuan-tuan menghembuskan nafas yang terakhir. Betul kan tuan-tuan? Ya. Kalau tak boleh berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring. Tak boleh semayang baring, semayang ngiring. Tak boleh semayang ngiring, pakai mata. Tak boleh pakai mata, last sekali apa? Isyarat hati saja, hati saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah dikira salat, ya. Maknanya dalam keadaan kita memang tak boleh bangun, tak sedar dan sebagainya, ya, maka tetap wajib kita melaksanakan salat selagi mana, ya, kita tidak diangkat nyawanya, kecuali lah orang yang gila dan sebagainya, ya, yang itu lain cerita lah tuan-tuan. Wallahu alam. Tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat. Perjumpaan akan datang kita masuk bab solat. Tuan-tuan sediakanlah soalan-soalan yang best-best sikit. Sediakan. Dia banyak masalah tu kadang-kadang, tapi macam ingat-ingat lupa, tanya. Sebab bab solat tu baru muqaddimah dia, kadang-kadang dah macam-macam soalan lah tu. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan tanya, jangan takut. Orang yang bertanya itulah, saya pernah kongsi, orang yang bertanya itulah paling banyak pahala dia. Disebabkan dia tanya, orang lain dapat maklumat. Jangan malu-malu nak tanya. Kalau malu-malu nak tanya, rugilah kita. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, kita tunda. Itu saja. Senang ya tuan-tuan, ya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sebagai hamba Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah.